Annyeong, kamsahamnida. Kamsahamnida. Dalam bahasa Jepun apa dia? Cakap hai. Ohayo, konnichiwa. Ya. Okay guys. Boleh tak saya nak minta hampa hai-kan kepada crush hampa pula. Tuliskan hai crush nama. Oh tak ada, tak apa. Yang tak ada tuliskan hai pada diri sendiri. Saya nak baca nama kau. Okay, hai Haifa. Tong Yusin. Wow, dah ada. Faham. Lizzie Jia. Tak apa, itu crush Malaysia tu. Iman, Dian, Mishkal. Okay, boleh tak saya nak request korang hai kepada trooper-trooper yang korang kenal pula. Okay, hai kepada trooper yang korang kenal. Ronaldo dah jadi trooper dah. Eish. Ya. Lah. Okay, trooper G. Okay, trooper G, trooper Agus. Trooper Amali. Trooper Amali ada ke? Trooper Ash. Mantap. Trooper Cap, trooper Aliyah. Mantap. Okay, trooper Agus single. Nama dia dah tambah dah. Agus single belakang Faham. Okay, sekarang ni saya nak korang hai kepada yang sekarang kelas kita ada form 4 dengan form 5 tau. Okay, korang mix ke? Form 4 dengan form 5 sekali? Ya. Yeah. Okay, yang form 5 dulu cakap hai kepada form 4. Cakap hai kepada form 4. Oh, hai Anita. Anita bukan form 4. Anita form 5. Boleh laju. Okay dah. Banyak hai pada form 4, okay? Oh, hai. Okay, hai pada kakak abang kita pula form 5. Azhar. Kalish, Basha, wow. Tiro tak payah. Korang hai banyak kali pun. Tiro nanti cakap benda sama juga. Okay, welcome back everyone. Thank you so much for joining. And saya Sir Faiz. Dan seperti yang anda tahu, sesi hari ini adalah sesi seminar kerja tingkatan 4 fizik yang saya akan bawakan topik kegravitian pada pukul 2.10 sehingga pukul 3.40. And ladies and gentlemen, pada hari ini mood saya ialah saya nak sampaikan kelas dengan secara seriusnya. Okay, saya akan mengajar dengan serius. Kali ini memang saya serius betulnya. Dan saya hanya ada 3 pilihan sahaja, 3 nyawa sahaja, di mana saya dibenarkan untuk gelak 3 kali sahaja. Okay, kalau saya lebih gelak daripada 3 kali, awak semua boleh request through or dare untuk saya sahut cabaran awak. Maybe kita naikkanlah 5 kali ya. Kita naikkan 5 kali. Alright. Oh, satu dah, habis dah. Ada lagi 4. Baik So ladies and gentlemen, kita semua tahu bahawasanya topik bab 3 ini ialah topik yang baru di dalam silibus. Benar. Ya, topik ini dikeluarkan pada tahun 2020 dan anda merupakan batch pertama yang belajar topik ini. Kan. Belajar punya belajar. Dia macam belajar, dia macam saya cakap faham, tapi sebenarnya tak faham. Ya, kerana apa? Topik ini mempunyai formula yang agak banyak dan juga hukum-hukum fizik yang agak baru. So, tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak bantukan pada hari ini ialah sabar kejap, bagi saya cakap dulu. Yang ni bagus. Yang ni siapa ada kat sini Kita ada Sarah. Okay, kita ada Diana. Okey, bagus. Okay. Apa yang saya nak sampaikan, kita akan ada dua sushi Dua sushi. Sushi yang pertama ialah sushi yang kita akan bincangkan daripada formula kegravitian Newton sehinggalah hukum Kepler. Itu adalah bukan sushi apa dia? Sesi. Okey, sesi yang kedua akan disampaikan oleh Papa Dev, di mana Papa Dev akan sambung di bahagian hukum Kepler sehinggalah ke satelit. Dia ada 2 part. Part 1 dengan part 2. Dan kita ada juga seorang lagi, kita ada 5 tutor semuanya. Saya, Papa Dev, Sir Haziq, Sir Brian dengan Sir Taufik. Saya akan bawakan part 1, Papa Dev akan bawakan part 2. Dan sekarang ini di kelas Sir Haziq, dia tengah ajar topik ini dalam kelas. Betul ataupun tidak? Siapa kat sini form 4 yang awak dalam kelas Sir Haziq sekarang? Brittany, okey. Lagi Nik Zulaika, Nabila, Raudatul. Semualah. Ya. Semua. Baik. So you guys, after this class, I recommend you guys untuk boleh join kelas Sir Haziq. Bukan sahaja awak akan belajar fizik, awak juga akan tengok ataupun dapat magic secara percuma kan. Semua orang suka benda-benda percuma kan. Ya. Baik, sabar sekejap saya nak adjustkan kamera belah kanan ni. Korang ni berat sangat ni, duk jatuh je. Okey, baik. So tuan-tuan dan puan, 15 minit pertama ini saya akan terangkan semua formula yang ada di dalam topik bab 3. Okay, so I want you guys to really stay focused and kita akan tengok
By the end of the class, I want you guys to really know, really understand how to use, when to use this formula. Can or not? Can? Okay, baik. Oh, okay, ini kamera ngam. Ini kamera agak tilted sikit. Saya baca Okay, ni kamera okay. Saya naikkan atas sikit. Saya ada jatuh ni ni nak babak ni. Oh, tak kunci. Okey dah. Dah kunci dah. Itu. Tak tinggal lah. Alah. Tinggal. Saya setia pada awak seorang je Okey. Tak, saya cakap kat awak tadi. Saya cakap kat awak. Malah. Alright. Tuan-tuan dan puan sekalian, di dalam topik ini kita akan lihat satu formula besar. Formula tunggal, formula ibu. The mother of formula in this topic, which is the force of gravitation. Diberi dengan kuantiti F. Force of gravitation. Force of gravitation ini, dia menceritakan bagaimana dua badan ataupun dua objek, dua zarah tertarik antara satu sama lain. Okay. Formula ini mengatakan sekiranya satu zarah dan satu lagi zarah mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang, diorang akan tertarik bergantung kepada jisim dan juga jarak di antara dua objek tersebut. Okey, bergantung kepada apa? Bergantung kepada jisim dan juga Steph ni bukan objek. Bukan lemak, jarak. Okey, jisim dan juga jarak Lemak bukan dekat sini, lemak dekat awak. Baik. So formula yang akan diberi ialah G sama dengan M1 M2 over R squared. Okay. Ladies and gentlemen, G ini ialah pemalar graviti. Okay, kepada yang form 5 maybe awak tengah recap. Betul? Kepada yang form 4 maybe sekarang ini awak tengah belajar ataupun awak baru sudah belajar semalam atau minggu lepas, benda ini masih lagi baru Okay, G ialah pemalar graviti, a constant. Baik, M ialah jisim untuk objek yang pertama. M2 ialah jisim untuk objek yang kedua. R ialah jarak di antara dua objek tersebut. Mana kata kalau saya ada dua jisim, jisim yang pertama M1 dan juga jisim yang kedua M2 dipisahkan dengan satu jarak gitu. Ini ialah R kita. Maka antara dua objek ini akan ada daya kegravitian. Dan daya kegravitian itu bergantung kepada berapa besarnya jisim ini. Sekiranya saya ada jisim M1 dengan jisim M2. Okay, you tell me antara yang atas dengan yang bawah, yang mana lagi kuat? Yang atas ke yang bawah? Yang bawah. Kenapa? Kenapa yang bawah? Sebab dia lagi besar. Yes, bila jisim dia lagi besar, bila M1 semakin besar, dia punya force dia juga semakin tinggi. Ini yang kita panggil sebagai berkadar terus ke berkadar songsam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, berkadar terus. Directly proportional. The higher the M, the higher the force of gravitation. Alright. Contoh kedua, M1. Okay, M1 saya nak letakkan nama dia sebagai Arman bin Yusri. Kat sini ialah Arman. Satu lagi saya nak letakkan di sini, kita ada Dina Sofia. Dina, awal sabar awal tenang. Baik, Aman dengan Dina bila diorang dekat, diorang akan ada satu daya tarikan yang kita panggil sebagai daya kegravitian. Tetapi after sekolah Arman mendapat offer untuk pergi ke tolong bagi satu negara yang korang belajar, yang korang tahu. Negara apa? Oxford bukan negara negara Kedah bukan negara. Korang belajar tak geografi? Belajar tak sejarah ke apa ke? Belajar kan? Okey, baik. Pergi ke Timur Leste. Pergi ke Japan. Okey, Arman pergi ke Japan, makanya jauh. Arman di sini. Dan Dina masih setia menanti. Bagus Dina. Bagus. Ya. So Arman sudah pergi jauh. Dina masih menanti. Apa yang sudah jadi kepada jarak di antara kedua-dua dia?
Dia punya jarak dia meningkat ke berkurang? Semakin jauh. Yes. R dia increase. Apabila R dia meningkat, apa jadi kepada daya kegravitian antara mereka berdua? Berkurang, terbaik. Ini yang kita panggil sebagai inversely proportional. Semakin dekat, semakin sayang. Semakin jauh, semakin Okey, baik. Teruskan ya. Bukan benci, bukan. Ya Allah, tak benci terus. Okey, tuan-tuan perempuan. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak derive ataupun terbitkan formula-formula yang lain daripada formula ini. Baik, jalan yang pertama. Ting. Ini hukum kegravitian Newton tau. Dia wujud serentak dengan hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua ialah F sama dengan MA. Okey. Maksud dia M1, M2, M1 dengan M2 ni, awak dengan dia, adakah bila awak jumpa dengan dia, awak jumpa duduk je ke? Duduk tengok dia. Duduk je ke ataupun awak bergerak depan, gerak belakang, bersembang? Ya, awak gerakkan. Yes, dia bergerak depan, dia bergerak belakang. Menurut Newton, apa-apa objek yang bergerak akan mempunyai F sama dengan MA. Okey, apa-apa objek yang bergerak akan mempunyai F sama dengan MA. So, antara dua ini kita ada F sama dengan G M1 M2 over R squared. Antara setiap objek ini kita ada F sama dengan MA. Baik, boleh faham So, dia wujud serentak, simultaneously. Bila simultaneously, kita boleh samakan. F sama dengan MA juga sama dengan F sama dengan MG. Tarik pecutan graviti. So kita samakan F ini dengan F itu. Okey, ini F1, ini saya letakkan sebagai F2 So kita samakan F1 sama dengan F2, kita akan dapat G M1 M2 over R squared. Okey, ataupun saya letakkan sini F2 dululah, cantik sikit. F2, F1, F2 MG. Okey, F1 ialah G M1 M2 over R squared. Baik, kita boleh tengok yang mana kuantiti yang sama kiri dengan kanan. Baik, M1, ini adalah M yang pertama. M1 kiri, M1 kanan. Kalau campak, jadi bahagi. Kita boleh buat apa? Kita boleh putun. Yes, kita putun kiri. Kita putun kanan. Okey, next. Ada apa-apa lagi tak yang boleh putun? Enggak bisa dah. Okey, Jasprit. Hai, Jasprit. Okey, enggak ada. Enggak ada. So, kita akan dapat formula dia di sini ialah G sama dengan G M2. Okey, saya akan biarkan dia M sahaja over R squared. Dapatlah formula kita yang ini. Ini merupakan formula pecutan graviti. Yes. Okey, Naufal Hazim. Apa beza F sama dengan MG, F sama dengan G M1 M2 over R squared? Gini beza dia. Alright. Ini bumi, ini bulan. Baik, antara bumi dengan bulan akan ada F sama dengan G M1 M2 over R squared. Tetapi kalau bulan sahaja ditarik ke arah bumi, kita akan ada F sama dengan mg. Oh, itulah dia. Antara dua objek, ini. Kalau satu objek, itu. Okey, baik. Macam mana mg boleh jadi ma? Ini adalah pecutan, ini juga ialah pecutan. Okey, ini adalah pecutan, ini juga ialah pecutan. Cumanya ini pecutan disebabkan oleh graviti. Graviti siapa? Graviti bumi. Okey, clear. Sampai dekat ni saya nak break kejap. Dah dapat dah. Ini adalah formula kita yang seterusnya. Okey, formula yang pertama, formula yang kedua. Grammar really rock. Macam mana Syazid punya, macam mana formula dia? Syazid formula? Okay. Guys, my grammar really, guys, apa je? Pada san. Alah. My girl run. Oh, mana yang my girl run? Pada mother, my girl run. Oh, pada mother, my girl run. Lari yang ramai lah. Faham. Father Mother Gentleman bukan. Father Mother Gentleman tu lagu. Okay. Baik. Jom. So, kita dah derivekan yang pertama.
Settle dah. Baik. Ini adalah laluan yang pertama ya. Laluan yang pertama apabila kita gabungkan ini dua, kita akan dapat yang ini. Laluan yang kedua, saya belum gelak lebih lagi. Saya belum gelak lebih lagi Korang kena cuba lagi Alright. Laluan yang kedua ialah apabila Sabar jap. Apabila kita ada daya memusat centripetal ataupun daya emparan centrifugal. Okey, saya akan tuliskan di tengah sikit. Daya memusat FCP dengan daya emparan FCF mempunyai formula F sama dengan mv²/r. Cerita dia gini. Okey, awak pernah main buayan tak? Pernah main buayan? Okey, saya tak tahu lagi buayan. Apa tu? Yang dekat taman mainan tu, yang itu panggil apa bukan penyapu, ini bukan penyapu Yang ini orang duduk Bila abang makan penyapu pernah makan ke bila last? Okey. Ini apa dia? Bukan jongkat-jongket, ini ya Allah, bukan buaya. Tapi kalau bumbu cop kita, jawapan dia satu je, kalau bumbu cop kita buaya, kita biarkan. Buaya dengar dia sit sampai habis. Kalau tupai dia lompat sampai. Baik. Bila awak main buayan, apa dia jadi dia akan ke depan. Lepas tu dia buat apa? Ke depan. Dia stop. Oh, dia sambung sampai ke atas buayan mana kau naik? Lain macam. Okey, buayan dia naik atas, dia akan patah balik betul. Betul tak saya cakap? Hampa bila naik buayan, korang naik buayan, korang pegang ke korang lepas tangan? Korang lepas tangan, faham? Semua fear factor lah. Bagus. Patutlah lepas tangan. Okey, lepas tangan. Okey, kalau hampa lepas tangan, korang rasa macam mana? Korang rasa apa? Korang rasa nak terbang betul? Yes. Kenapa rasa nak terbang? Sebab adanya daya putaran, inertia. Yes. Ini kita panggil sebagai moment of inertia. Apabila awak hayun, akan ada daya yang menolak awak ke luar. Bila awak hayun ke kanan, ada daya juga menghayun awak ke luar. Daya yang menolak awak keluar, ini kita panggil dia sebagai apa Sarah? Ini nama dia centrifugal force. Ini kita panggil dia sebagai centrifugal force. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai daya emparan. Ini saya tulis sebagai FCF. Bukan polisentri, bukan. Okey, sentri maksudnya center. Fugal, girl maksudnya lari. Okey? Center lari. Center perempuan yang lari. Okey. Baik. Next. Kita juga ada ketegangan. Bila korang naik buayan, tali buayan itu lendur ke tegang? Doakan Malaysia tarik tali. Amin. Tali bukan tali. Tali buayan itu punya rantai. Yes, rantai akan tegang. Sebab apa rantai tegang? Sebab dia cuba menahan berat awak ke bawah dengan ke atas. Inilah tuan-tuan puan-puan, hukum Newton ketiga. What you give, you get back. Okey. Baik. Jap. Ada yang masih bertanya apa tu emparan Saya tunjuk kat awak Sabar jap. Gini baik. Awak ada tali tak? Ada tali kan? Awak bila pusing, jap saya nak ikatkan benda ni jap. Saya nak ikatkan. Habislah charger ni. RIP. I'm going deep tonight. Okay. Baik. Sekejap Tak pernah dengar emparan. Hari ni awak dengar lah. Okey, ini kat depan kan. Okey, sekejap
Bila saya pusing, dia akan pusing betul? Dia akan pusing kan? Kalau saya pusing laju, apa yang jadi kepada pen ni? Dia akan terbang ke dia akan stay? Dia akan terbang betul. Disebabkan apa? Inertia. Itulah centrifugal. Okay, bila saya pusing saya pusing. Gitu. Banyak. Gitu. Nampak? Bila saya pusing ngam-ngam, dia tak keluar. Sebab apa? Daya yang keluar centrifugal dilawan oleh ketegangan tali itu. Tapi bila saya pusing kuat, dia juga tak keluar. Ini adalah force in equilibrium. Daya dalam keseimbangan. Kalau saya kuat lagi, risau pula. Okay. Dia akan keluar. Kerana apa? Daya ini melebihi yang dalam. Alright. Boleh. Daya yang tarik ke dalam itu kita panggil dia sebagai sentri. Apa yang keluar? Pen yang keluar abang. Dia kadang-kadang pen yang keluar, kadang-kadang otak keluar. Dan dia macam otak dia keluar, dia cari hilang. Okey, daya yang masuk ke dalam ini kita panggil dia sebagai daya centripetal. Daya centripetal. Okey, centripetal dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai memusat. Semua ada pusat. Siapa tak ada pusat kat sini? Siapa tak ada pusat? Semua ada kan? Kalau tak ada pusat dia jadi Ultraman. Itu lawak ayah saya waktu kecil Baik. Jangan macam-macam. Saya panggil ayah saya nanti. Okey. Sentri maksudnya center. Center. Fugal maksudnya lari. Girl maksud lari. Girl maksudnya lari. Petal maksudnya seeking, mencari. Ini nama dia pattern. Maksud petal ialah seeking, mencari. Okey, korang tahu kan seeking tu maksudnya apa? Bukan seeking, bukan. Seeking itu makna kata you are searching for. Okey. Yes, hide and seek. Yes. Okey, extension seeker, bukan extension, attention seeker. Okay, so center seeking. Mana kata dia tengah mencari titik tengah. Satu daya mencari titik tengah, satu lagi daya lari, daya keluar. Diimbangkan. Inilah FCP dengan FCF mempunyai formula mv²/r. Ini ialah dia punya M, ini ialah velocity dia, V, ini ialah dia punya R. mv²/r. Ngam. Dia juga wujud serentak. Contoh dia gini. Okay. Ini bumi. Tadi cerita pasal buayan tau. Sekarang ni kita tak mau cerita pasal buayan, kita nak cerita pasal angkasa lepas. Okay. Yang berputar sebagai contoh ialah bulan. Bulan akan berputar. Betul. Maka dia akan ada dia punya R. Okey. Bulan akan ada jisim. Bulan juga ada velocity. So, kita boleh carikan daya yang menarik dia ke dalam dengan menggunakan F sama dengan mv²/r. Boleh faham? Dua-dua ni seperti biasa. Dia wujud serentak dengan FG M1 M2/R². Gitu. Makanya tuan-tuan puan-puan, boleh kita samakan sekali. Okey, boleh kita samakan. Yang ni saya letak sebagai F3 Kita samakan F3 dengan F1. Kita akan dapat mv²/r sama dengan GM1 M2/R². Let's go, tolong saya. Kita nak potong kiri kanan. R potongkan dengan R. M potongkan dengan M. V kuasa 2 campak jadi apa? Kuasa 2 campak jadi punca kuasa. Yes, kita dapat square root. Karina, hai Karina. So makanya kita akan dapat formula di sini. Ini ialah V sama dengan punca kuasa G M/R. Nampak? Kita dapat dah formula seterusnya. Okay, baik. Ini saya tengah summary kan. Ni panggil sebagai master summary tau. Okay, master summary kita tengok macam mana formula tu boleh terhasil. Dapat. Adrian Casey. Mantap. Mawadah. Okay, kejap. Sekejap saya nak jawab soalan M kecil dengan M besar tu nanti. M kecil dengan M besar tu nanti. Okay. Ini ialah kita punya gravitational acceleration. Ini ialah kita punya linear velocity. Laju linear. Baik. Kita up sikit game. Di mana linear velocity ini juga disebabkan putaran dia bulat. Putaran bulan dengan matahari itu bulat. Okay, matahari lah. Bulan dengan bumi. Bulat.
Ini merupakan perimeter kan? Ini merupakan perimeter. Perimeter formula dia pi square pi pi 2 pi r. Yes, give me a formula adalah 2 pi r. Okey, baik. Perimeter dia 2 pi r. Ini adalah jarak dia. Dia mengambil masa. Jarak bahagi masa, kita akan dapat kelajuan, velocity ataupun speed. So, kita boleh substitutekan this V, masukkan ke sini. Kita substitutekan this V, masukkan ke situ. Kita akan dapat 2 pi R over T sama dengan square root GM over R. Baik. Sekarang ini, saya baca. Yes. Iba hilang. Okey, baik. Saya ulang balik. Ini, sabar jap. Saya ulang balik. Ini bumi. Ini bulan. Ini bumi, itu bulan. Antara bumi dengan bulan ada apa? Ada satu. Ini awak sebut sebagai F1 . Antara bumi dengan bulan ada apa? F1. Bulan tertarik ke bumi, betul? Bulan tertarik ke bumi. Yes, bulan tertarik ke bumi. Untuk yang pertama tadi, dia ada F sama dengan mg. Dia ada F2. Bila bulan bergerak, makanya dia akan ada satu lagi daya. Dipanggil sebagai FCP, centripetal. Dan juga diimbangi dengan daya kedua, FCF. Alright? Kalau kita samakan 1 dengan 2, kita akan dapat percutan graviti. Kalau kita samakan 1 dengan 3, kita akan dapat hal laju linear. Okey. Boleh. Cantik. Next. Disebabkan putaran dia satu bulatan yang lengkap, maka hal laju ialah 2 pi R over T. Baik. Hal laju dia ialah 2 pi R over T. Baik. So, kita masukkan ke sini. Sekarang ini, kita nak singlekan M. Jom. Punca kuasa campak jadi apa? Kuasa 2. 2 kuasa 2. Berapa? 2 kuasa 2 sama dengan 4. Nothing, thank you. Pi kuasa 2 sama dengan berapa? Pi square. Yes. R kuasa 2 sama dengan berapa? R kuasa 2 lah. T kuasa 2 sama dengan berapa? T kuasa 2. So, ni dah sudah potong. Kita tengok pula G. Campak ke kiri jadi apa? G campak ke kiri jadi apa? Darab jadi bahagi. Okay, G sudah settle. R campak ke kiri jadi apa? Bahagi jadi darab. Kita akan dapat jisim dia M sama dengan 4 pi squared R cube over GT squared. Gini. Oh, saya pernah nampak formula ni. Ya, inilah formula hukum Kepler ketiga. Baik. Bang Kak, ini awak kena try. Serius, awak kena try. Bila awak try, awak boleh buat, awak mesti macam wow. Seriously. Okay, saya bagi chance dulu untuk awak digest, saling dulu apa lebih kurang. Nanti awak try kat rumah. Sekarang ni memang kat rumah pun. Nanti time mandi ke awak try, awak conteng dekat. Korang mandi, korang buat apa je Korang menyanyi, faham? Tawaf, tidur dekat toilet. Ya. Lompat dengan lagu, baca buku. Berfikir main kata lagi. Push up. Bagus abang. Okey. Lepas ni saya tambah lagi aktiviti Korang dalam toilet tu, korang conteng pakai sabun ke apa tu, korang conteng dinding, korang tak formula ni. Kau seriously. Mak ketuk. Kau buat apa lama sangat? Kau buka pintu, buka muka. Keluar. Cuma tengok dinding, wah formula. Gini. Macam ni. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik. So ini adalah formula seterusnya. Kita pergi kepada yang ketiga. Settle, kita pergi yang ketiga. Yang ketiga ialah apa-apa objek di antara duanya tadi. Okey, di antara duanya tadi objek ini bila dia nak jap. Okey, baik. Dia gini. Ini Haris Fikri. Ni yang satu lagi Firzana Haris Fikri dengan Firzana di dekat. Okey, tapi Firzana dia nak keluar.
Firzana dia nak keluar. Dia nak keluar. Dia kata, Abang Haris nak keluar beli barang. Abang Haris jangan lama sangat. Clingy. Okay, clingy boyfriend. Yes. So, korang pernah tak mak kita, mami kita nak keluar. Mak kita kata okey, nak keluarlah, cepatlah keluar ataupun nak pergi mana? Mak korang kalau korang nak keluar, mak korang tanya soalan apa Sarah? Karina? Mana Cik? Dengan siapa? Betul. Dengan siapa? Keluar dengan siapa lagi? Gimana? Mas mana? Ada duit tak? Betul. Tak, mak tak cakap. Siapa cakap tu panggil mak awal sekejap, saya nak sembang sikit je, tak banyak. Okey, lama tak pergi tu, betul. Keluar dengan lelaki perempuan. Balik pukul berapa? Betul. Mak kita, ini contoh ni saya tak letak Haris Helmi Ini mak kita. Okey, ini kita. Mak kita akan pegang kita, betul. Sebab apa dia pegang? Sebab dia sayang. Yes, antara dua objek ada daya kasih sayang. Tapi kita juga nak keluar, kita juga nak escape. Bila kita escape, kita bergerak, maka kita akan ada satu daya, satu tenaga yang kita panggil sebagai tenaga kinetik, mv². So, bila kita ada tenaga kinetik mv², makanya kita samakan mv² ini dengan daya itu. Okey, mv² half equals to mv² sama dengan daya gm1 m2 over r². Baik, kita akan bawa 2 ke sana, bawa M ke kiri, kita akan potong, kita akan potong, bawa 2, kita akan dapat V² sama dengan GM over R. 2 campakkan, kita akan dapat darab, punca kuasa campakkan, kita akan dapat V² sama dengan punca kuasa square root 2GM. Inilah yang kita panggil dia sebagai hal laju lepas. Yes, escape velocity. Alright. Baik. Kejap. Mesti awak tanyakan. Ini sebenarnya bukan R². Okay, ini R sahaja. Ini R². Ini R sahaja. Kenapa dia R sahaja? Sebab dia ialah satu R daripada sini tarik ke sana. Okay. Dia nak sembang pasal kita je nak lepas daripada mak kita. Kita je nak lepas daripada mak kita. Jadi R dia satu saja. Ini kita panggil sebagai gravitational potential energy. Okay, G_m1 m2 over R. Okay. Yes. So kita samakan kedua-dua ini, this and that one, kita akan dapat escape velocity. Okay, escape velocity ini adalah hal laju minima yang diperlukan untuk kita keluar daripada satu daya kegravitian objek. IK ini adalah kinetic energy, gravitational potential energy. Okay. Mana ada square? Mana ada square? Square tak ada. Alright. So ladies and gentlemen, kita sudah settlekan semua formula yang ada di dalam bab 3. Okay, Ahmad Arman Azizi. Baik. Ini ialah the mastermind map. Sekejap, saya tunjuk kat awak saya buat semalam. Sekejap. Ini list of formula yang ada dalam bab 3. Yang ni korang boleh screenshot. Silakan. Sekejap, saya buat cantik ni. Okay, gitu. Dapat? Clear? Alright. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apa tugas kita sekarang ni? Tugas kita ialah bila datangnya soalan, kita akan pilihkan equation yang mana sesuai. Itu je. Kita akan pilihkan equation yang mana sesuai. Boleh tak saya bagi chance sekejap, saya nak betulkan kamera belah kiri ni. Dia macam tak behave langsung. Kesian kat awak belah kiri ni. Okay. Tinggal lagi 2. Okay, tinggal lagi 2. Aduh, saya ni lah. Okay, Katira dengan Sofia, sabar jap. Saya tukarkan macam ni. Ini okay, straight. Baik, saya dekatkan sikit. Allah, tutup. Tutup terus. Okay, sabar jap. Baik.
Boleh kan? Sini okey kan? Sini aman. Razino Syamim. Saya bawa ke kanan sikit. So, tuan-tuan dan puan, kita sudah settle kepada formula-formula yang ada dalam bab 3 ini. Part seterusnya, kita nak sembang berkenaan dengan hukum Kepler. Tapi sikit saja. Okay? Hukum Kepler. Sikit je. Hukum Kepler ada berapa? Hukum Kepler ada berapa? Ada 3. Okay? Iaitu hukum Kepler pertama, hukum Kepler kedua dan hukum Kepler ketiga. Okay? Kepler's law. Kepler's law. Hukum Kepler pertama juga dikenali sebagai hukum eclipse. Okay? Hukum eclipse. First law. Juga dikenali sebagai hukum eclipse. Di mana dia kata, orbit bumi ataupun planet sebenarnya bukan bulat, tetapi eclipse bukan gula-gula. Itu eclipse juga, tapi terlain bang. Alright. Tapi bentuk dia ialah seakan-akan bujur. Cuma kita tak panggil dia sebagai oval. Oval ada satu titik. Tetapi kalau eclipse ada 2 titik. Yang kenali sebagai focus. Focus point ataupun foci. Baik. So tuan-tuan puan-puan, Kepler pertama, apa dia cakap? Dia cakap, kalau soalan dia minta, terangkan hukum Kepler pertama. Yang pertama, okay, orbit berbentuk elips ke eclipse? Saya pun elips ke? Maafkan saya. Saya lama tak makan gula-gula eclipse. Ya, elips. Okey. Elips. Eja, Elisa, Mariam, tolong kejap. Ada 1 L ke 2 L? Sekejap 1, sekejap 2, sekejap 4. 4. Elips. Minum. 1. Tolong kejap. 1 je. Okey, saya biarkan 1. Korang check balik ejaan dia. Elips. Elips bermaksud bentuk bujur ada 2 titik. Okey. Orbit planet berbentuk elips. Dalam bahasa Melayu elips. Okey, dia memang jarak dia malu sikit. E dengan L tu dia malu sikit Nombor 2 ialah matahari terletak di salah satu titik fokus. Titik fokus. Makna kata kita ada 2 titik fokus. Dia terletak di antara salah satu titik fokusnya. Contohnya di sini. Inilah kedudukan matahari yang sebenar. Double L Okey, double L. Terima kasih. Saya tinggalkan kosong dekat situ. Saya letak L. Okey, Emma Klein. Tak double. Korang bolehlah double L ke 1 L ke? Double betul Double. Serius. Korang tak scam Tak ada kamera Tak ada kamera sana. Kamera sebentar dia. Double L. E-L-L-I-P-S-E. Allah. Tuan-tuan, ini bukan kelas bahasa ya tuan-tuan. Macam mana nak ajak cakap kuih tiaw? Macam tu. Hukum Kepler yang pertama, kita akan panggil sebagai hukum elips. Di mana orbit planet berbentuk elips, mempunyai 2 titik fokus, matahari terletak di salah satu titik fokus. Okay, clear yang pertama. Baik, next. Hukum Kepler yang kedua, second law. Juga dikenali sebagai law of area. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya sekiranya ada planet di sini. Planet yang sama, disebabkan dia jauh, menurut formula 2 objek
Yang tadi tu saya cerita, ditarik, dia gerak dia ada kelajuan F sama dengan mv squared over R. Okay, F sama dengan mv squared over R. Ya, bila dia gerak, dia ada V. V iaitu halaju linear. V sama dengan square root GM over R. Yang tadi kita sembang tadi tu. Okay, V sama dengan square root GM over R. Kalau awak perhatikan di sini, V dengan R, apakah hubungan V dengan R? Satu atas, satu bawah. Inversely. Yes, dia adalah inversely. Okay, di mana apabila R semakin jauh, V semakin lambat. So, planet ini bila dia jauh lambat. Planet ini gerak lambat. Okay, so kita akan ada satu ruangan di sini. Ini adalah titik A, ini adalah titik B. Tetapi apabila planet ini bergerak mendekati, okey Dina, dia dekat. Bila dekat, R dia rendah. Apa jadi kepada V dia? V dia tinggi. Yes, dia laju. Sudah gerak laju. Baik, awak sambungkan, awak akan ada ruang yang kedua. Inilah hukum Kepler kedua. Dia kata, semakin jauh, semakin lambat, semakin dekat, semakin laju. Keluasan garis yang menghubungkan planet ke matahari di atas mana-mana orbit ialah sama. A1 ialah sama dengan A2. Gitu. Boleh. Dia akan ambil masa yang sama. Okey, masa yang sama dari A ke B, daripada C ke D, dia akan ambil masa yang sama. Bila masa yang sama, dia punya keluasan pun sama antara kiri dengan kanan. Baik. Ini saya cerita secara ringkas tau. So that awak akan dapat idea, awak dapat a refresh. Selanjutnya, sekelas Haziq. Okey, selanjutnya kita boleh buat latihan nanti. Right, saya nak beritahu saya just beritahu yang part-part yang perlu sahaja. Okey, baik. So guys, bila dekat dengan matahari, planet laju ke lambat? Bila dekat dengan matahari, laju ke lambat? Laju. Bila jauh, laju ke lambat? Lambat. Dia macam ni lah. Dia macam ni. Bila awak lama tak jumpa dengan boyfriend awak jadi excited tak? Okey? Tak excited, faham. Okeylah, macam ni lah. Awak jumpa dengan kucing awak. Ada kucing? Kucing pun tak ada. Okey, macam ni lah. Awak jumpa dengan makanan. Awak jumpa dengan makanan. Ya, betul. Awak jumpa dengan makanan. Awak excited kan? Ya, saya pun excited. Bila kita dekat dengan makanan, kita jadi laju, betul? Sebab kita tertarik kepada makanan. Ya. Samalah juga bila planet dekat dengan matahari, dia excited. Dia happy dekat. So, dia gerak laju. Wih! Gitu. Boleh. Bila awak jauh dengan makanan, awak pun jadi tak bermaya. Bila nak makan? Gitu. Faham kan? Awak tak suka makan. Ni awak suka apa? Ni Mukris? Saya baca apa awak punya awak suka apa? Suka Mukris tolong check balik Mukris. Macam mana nak cakap Allahu Akbar. Baik, okey, samalah awak kalau jumpa mak awak ke, jumpa ayah ke apa ke, ya, kita bila dekat kita semakin laju, itu macam tu. Daddy, mami, kan. Boleh, Haresh, Radhakrishnan. Let's go, kita pergi pada hukum yang ketiga. Third law juga ialah kita panggil sebagai law of time. Di mana dia cakap kalau matahari ini adalah orbit planet pertama, ini ialah orbit planet yang kedua. Ini planet contoh, ini adalah planet yang paling dekat. Planet apa? Planet yang paling dekat. Planet apa? Pluto. Oh, faham. Anda yakin? Okey, apa kata kepada device yang ketiga? Plato. Anda yakin juga? Baik, kita tanya pada device yang pertama. Planet yang pertama. Planet Palatau. Oh, risau ya.
Pluto, Plato, Palatau. Hampa kalau tak tahu, jangan buat palatau. Nanti orang tahu, kata hampa tak tahu, yang apa yang kami tahu, hampa tak tahu. Bukan. Planet Utarit. Ya, Utarit. Ya, okey, baik. Next, bukan utara, bukan. Saya letaklah planet X lah. Malas nak gaduh dengan korang. Ini adalah satu lagi planet Y. Apa yang dia kata? Dia kata, okey, X ada masa, ada radius. X juga ada masa mengorbit. Okey. X ada masa, X juga ada radius. Y juga ada radius, Y juga ada masa. Kedua-dua planet ini menumpukan kepada matahari. Ada satu titik yang sama. So, bila X tumpu pada matahari, Y tumpu kepada matahari, makanya TX, RX sama dengan TY over RY. Hukum Kepler ketiga mengatakan tempoh kuasa 2 ialah berkadar terus dengan jejari kuasa 3. Inilah hukum formula untuk hukum Kepler ketiga. Di mana? Macam mana saya boleh tahu ni? Allah. Habis haji satu bau. Formula yang tadi tu. T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Dia derive daripada formula ini. T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Mana-mana planet pun sekiranya tempoh dia dikuasakan dengan 2, dibahagikan dengan jejari kuasa 3, kita akan dapat satu constant. Constant itu ialah jisim matahari. So ladies and gentlemen, saya nak summary-kan. Okay, berkadar terus tu macam mana saya? Berkadar terus tu sama-sama naik. Mana kata bila R semakin jauh, contoh awak duduk dekat satu planet yang lain daripada orang lain. Awak duduk dekat planet planet single. Ya, bagus. Planet single saya rasa tak muat ya. Planet single sekiranya kita kumpulkan pasien-pasien di sini tak muat. Jadi kita kena planet yang lain. Planet Amazon. Okey, Taken pun tak ada. Kalau Taken kosong, planet tu tak ada siapa duduk. Baik, di sini saya letakkan di Amazon lah nama dia. Baik. Awak duduk jauh, R. So, planet ini akan mengambil masa yang lebih tinggi. R tinggi, T pun tinggi. Tetapi, mereka juga titik tengah dia ialah matahari. Okay, baik. Kenapa square dengan cube? Jawapan dia, awak dah jawab dah tadi. Kita derive dah equation dia tadi. Okey, baik. Bukan hukum bukan hukum Kepler, hukum Kepler. Bukan Kepler lain. Kepler tu bang. Tu Kepler. Ya, cikgu awak bab ni belajar waktu matrix. Ya, betul. Ya. Abang-abang, kakak-kakak awak semua belajar waktu matrix. Awak je advance belajar waktu tingkatan 4. Okey, baik. So ladies and gentlemen, 2 poin besar yang saya sampaikan pada hari ini ialah semua formula yang ada. Poin yang kedua ialah hukum Kepler. 2 poin ni sahaja yang saya sampaikan. Dan kita akan tengok macam mana kita nak jawab soalan. Okay, let's go. Kita akan try jawab soalan. Semua dapat nota kan? Semua dapat nota? Dapat? Okay, korang boleh keluarkan nota. Kita akan jawab sama-sama. Third law nak SS. Nak nota tu, nota ni kita orang bagilah dalam link. Ada kan? Ada kan? Tak ada? Lah tak ada. Kau ketik. Ada. Formula saya tuliskan sendiri. Formula awak boleh screenshot. Okay, baik. Now, kita tengokkan soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Gambar rajah menunjukkan planet Uranus. Okay, planet Uranus. Okay, sekejap saya kecilkan sikit dia punya bentuk dia. Kecil sangat pula. Mengorbit mengelilingi matahari. Okay, saya nak tanya awak. Ini bentuk apa? Elips. Ya, betul.
Okey, matahari terletak dekat mana? Titik fokus belah kiri. Yes, dia terletak dekat titik fokus. Dia boleh terletak sama ada dekat belah kiri ini ataupun dekat belah kanan ini. Dia kalau kita tengok daripada depan, daripada atas, kita nampak belah kiri lah. Tapi kalau awak tengok daripada belakang, awak akan nampak dia daripada belah kanan. Actually dia sama je. Boleh faham maksud saya? Alright. Sekarang ini, dia tanya, terangkan perubahan halaju linear planet Uranus apabila bergerak dari titik A ke B. Titik A dekat sini. Sini, sabar sekejap. This one. Okay, dekat ke jauh dengan matahari? Dekat excited ke ataupun malah? Ya. Dia macam dia laju. Yes, the velocity is high. Pandai. Tu boleh. Bila dia B, jauh ke dekat? Agak jauh kan? Jauh. Laju ke lambat? Velocity high or low? Velocity is low. Cantik. Gitu. Okay, Razik Yo. Baik. So, dia suruh describe. Terangkan Oh, saya dah tengok sini. Saya ingat kamera awak kat sini. Sorry. Saya tengok sini Baik. So, macam mana kita nak describe? Ialah halaju linear planet Uranus di titik A ialah tinggi. Manakala halaju linear planet Uranus di titik B ialah rendah. Describe, terangkan perubahan. Okay, halaju linear di A ialah tinggi, manakala halaju linear di B ialah rendah. Okey, baik. Kalau jawab decrease saja, boleh ke? Boleh je, tapi lebih eloknya awak tulislah nama ataupun ayat penuh. Awak suka orang panggil nama awak, okey, Auni Balkis binti Azizul. Okey, awak suka panggil Auni Balkis binti Azizul ke Au je? Macam Au. Awak suka panggil Au je. Faham. Menini. Panggil apa? Baby. Kita sambung kita sambung kepada soalan yang seterusnya. Apa lagi kita nak jawab Berdasarkan formula V sama dengan square root GM over R. Square root GM over R. Okay. Bila R, kelas macam apa? Boleh. Aduh. Kapan nanti ni. Okay. Ini dia naik. Bila R dia jauh, V dia rendah. Iaitu bila R dia jauh, V dia rendah. Tak, Miss Jana dekat sini. Dah. Yang macam-macam. Okay. Cuba tu. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Jadi apa lagi kita nak terangkan ayat dia ialah menurut formula halaju linear V sama dengan square root GM over R, semakin tinggi jarak dari planet daripada matahari, semakin rendah halaju linear planet tersebut. R itu apa? Okey abang, V ialah velocity, G ialah pemalar graviti, M ialah jisim, R ialah jarak. Okey. Baik. Syukran. Velocity itu apa? Firdaus Aman main ke apa Firdaus Firdaus macam mana nak settle sekarang ke settle sekejap lagi Lama saya tak ni. Okey, baik. Jom kita tengok soalan nombor 2. Kita tengok soalan nombor 2. Gambar rajah menunjukkan satu satelit di atas bumi. Okey, satelit di atas bumi. Okey, ini Siti Aisyah Hanis, Syami Irfan. Dia tanya, dia bagi tahu kata ada bumi, matahari dengan satelit. Maknanya siapa di tengah? Bumi ke matahari ke satelit? Siapa yang dekat tengah? Bulan dekat tengah Awak ikut ajaran siapa Faham. Baik. Tak ada matahari, tak ada kat sini. Kita ada bumi, bulan ataupun satelit. Siapa dekat tengah? Ayah pilih.
Ayah pin bukan kat tengah bang. Ayah pin kat atas. Okey, ayah kat tengah adalah kita punya bumi. Next kita akan ada bulan, kemudian kita akan ada satelit. Okey, baik. Soalan bagi tahu, pasangan manakah merasakan daya kegravitian terendah? Smallest gravitational pull. Ya, mana satu? Mana satu? Bulan ataupun bulan dengan, kita kena pilih pasangan tau. Sama ada bulan dengan bumi ataupun sama ada bulan dengan bumi. Okey. Antara bulan, ni saya tuliskan bulan dengan bumi ataupun satelit dengan bumi. Which one? Which pair? Kata pasangan manakah? Pasangan manakah merasakan daya gravitasi terendah? Bulan yang bintang tak ada bang, tu lagu bang. Okey. Jawapan dia ialah yang terendah ialah bumi, okey, dengan baik. Dia tengah cerita pasal objek yang mengorbit tau, objek dengan mengorbit. Bulan tengah mengorbit bumi, satelit juga mengorbit bumi. So, means bumi dengan bulan ataupun bumi dengan satelit. Okay. Yang terendah ialah bumi dengan satelit. Bumi dengan satelit. Kenapa bukan bumi dengan bulan? Kenapa bukan bumi dengan bulan? Okay. Why not this and that? Yes, sebab jisim satelit ialah kecil. Satelit kecil. Okey, bulan besar. Satelit kecil, kecil besar, lemah. Besar besar, kuat. Gitu. Boleh. Yes. Tapi bulan kan bukankah lagi jauh? Bila persoalan bulan ataupun satelit lebih jauh, kita buat pengiraan dia. Itulah fungsi soalan nombor 2. Okey, fungsi iki gitu. Hitung daya kegravitian antara bumi dengan satelit. Jom kita kirakan bumi dengan satelit. Kita nak kira dua-dua lah, boleh lah. Okay, bumi dengan satelit. Kita akan guna formula F sama dengan G M1 M2 over R squared. Syamil Irfan. Okay, dia ada dua badan. Satu bumi dengan bulan. Guys, rendah sikit guys. Sekejap tutup pintu. Tak tutup pintu ni. Baik. Bumi dengan bulan, dua-dua besar betul. Nampak saya tadi. Bumi dengan bulan, dua-dua besar. Bumi dengan satelit, satelit kecil. Yang mana lagi kuat, Syamil Irfan? Besar-besar ke besar kecil lagi kuat? Besar-besar lagi kuat. Okey. Besar kecil lagi lemah. Soalan tanya, pasangan manakah yang merasakan daya kegravitian terendah? Okey. Bumi dengan satelit. Okey, baik. So now kita kirakan daya kegravitian antara bumi dengan satelit. Dia minta daya kegravitian. Kita akan guna the first equation. F sama dengan G M1 M2 over R squared. No, Akilah, nanti saya letak jawapan dalam F. So G ialah malar. G ialah malar iaitu enggak ada, tapi dia punya G, dia punya value dia ialah G ialah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter squared per kg squared. Gitu. Boleh tak? Cuba kirakan kejap. Okey. Wano Batu Syah. Boleh tak kita cuba kejap F sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Saya nak lukiskan gambar ajar dulu. Okey, ini bumi. Bumi jisim dia ialah M1, jisim bumi ialah mass of the earth 5.97 times 10 to the power of 24 kg. Baik, bulan
dia punya jisim dia ialah satelit, sorry. Ni adalah dia kata satelit. Okey, satelit jisim dia ialah 1.2 darab 10 kuasa 3 kg. Kg. Ngam. Dia punya R dia, distance between center of the earth and center of satellite. Dia punya R ialah 7.87 darab 10 kuasa 6 meter. So kita just nak masukkan satu persatu. Wan Muhammad Aiman, thank you so much. Kita masukkan, okay, semua tekan G ialah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. M1 dia berapa? M1 dia berapa? 5.97, thank you. 5.97 darab 10 kuasa 24. M2 dia berapa? Allah, saya ingat aku dengan garisan. Okey, saya nampak jawapan daripada Puteri Nur Atika. Okay, M2 ialah 1.2 darab 10 kuasa 3. R dia ialah 7.87 darab 10 kuasa 6. Kuasakan dengan 2. Okey, sampai takat ni saya nak bagi chance pada awak untuk tekan kalkulator. Okey, hampa kena biasakan tekan kalkulator tau. Jaspreet, thank you. Saya nampak jawapan. Sarah. Saya ada nampak a few number of answers kat sini. Kalkulator rosak. Tak apa, awak buat kira. Awak buat kira pun tak apa. Alah, macam biasalah time exam. Time cikgu lalu belakang tu awak buat kira. Alah, macam biasalah. Saya nampak ada 2 jenis jawapan dekat sini. Okey, mari kita tekan sama-sama ya. Tuan-tuan dan puan-puan, anda mempunyai masalah menekan kalkulator. Anda tekan-tekan, anda mendapat jawapan 125 tapi jawapan yang ada adalah 126. Usah risau, usah ragu. Penyelesaian dia di sini. Ting. Ya, anda mendapatkan kalkulator Casio di kedai-kedai berdekatan. Kerana kalkulator ini mampu menekan sekaligus untuk mendapat jawapan. So guys, sini. Semua nampak saya dekat tengah ni. Okey. Awak akan tekan benda tu. Bahagi. Awak akan masukkan value of bracket 6.67 darabkan dengan 10 kuasa negatif 11. Dan awak darabkan dengan jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24. Okay, and then awak darabkan lagi dengan jisim satelit 1.2 darab 10 kuasa 3. And then awak bahagikan dengan radius dia 7.87 darab 10 kuasa 6 dikuasakan dengan 2. So, tekan jap. 3, 2, 1. Kita akan dapat 7714.92. Yes, Siti Nur Syamsiah, hi. Nur Wadini, betul. Awak akan dapat 7714.93 lah. 7714.93. That is your final answer. 77 berapa yang tadi? 7741.59. Oh, saya ingat betul aku. 7714.93. Unit dia apa? Unit dia untuk force ialah Newton. Yeah, so ini adalah jawapan awak. So if you can answer like this, you will get 5 marks. Gitu. Okay. 7.71. Kalau tulis 7.71 darab 10 kuasa 3 pun boleh. Baik, Faizan. Ngam, Sarah Najwa, Ainul Madiah. Bisa? Kita tengok pula soalan nombor 3. Gambar 4 menunjukkan bumi dan planet Neptune. Dia dah start, dia bagi R, T, R dengan T. Ada 2 planet. Kita boleh bandingkan dia guna hukum Kepler ketiga. Okey. Jadi, soalan yang pertama. Tuliskan hubungan antara tempoh mengorbit dengan jejari orbit untuk bumi dan Neptune. Hubungan antara 2. Betul. Hubungan untuk bumi, kita ada R dan juga dia ada T. Ingat tadi tak yang saya tunjuk kat awak tadi? Apa over apa? T squared over R cube. T squared over R cube ataupun R cube over T squared. Yes. So kita ada bumi, hubungan bumi dengan Neptune. Hubungan bumi dengan Neptune. Okay. Tuliskan hubungan antara tempoh mengorbit dengan jejari mengorbit. Tempoh ialah T, jejari mengorbit ialah R, bumi dengan Neptune. So kita akan letakkan R bumi bahagi T bumi sama dengan R Neptune bahagi T Neptune. R kuasa berapa?
Neptune bukan bawah laut. Sabar jap. Saya cuba Neptune bukan bawah laut. Neptune bukan plankton ke awak masukkan? Plankton ke? Tak, ada sahabat kita dia tanya Neptune bawah laut. Dia cuba. Oh, itu Nemo. Kakak lain sangat Kak. Nemo dia. Ada satu lagi. Fuh, macam mana Neptune dengan Nemo boleh sampai? Jauh sangat tu Neptune dengan Nemo. Satu Neptune dekat atas angkasa, planet Neptune, satu lagi Nemo dekat bawah laut. Abang kena check balik abang, tolong makan kismis banyak sikit bila solat tu tolong sujud yang terakhir tu minta doa lama sikit. Baik. Fuh. Allahu Akbar. So R3 over T squared, R3 over T squared. Itu soalan lagi susah daripada soalan ini ya. Kita tengok soalan nombor 2. Tempoh mengorbit bumi ialah 365 hari. Ini ialah tempoh bumi, betul. Ini adalah tempoh bumi. Which is, this is our TB. Kita ada jejari orbit bumi. Jejari orbit bumi ialah RB. Okey. Bukan TB. Tiba tahu tak? Hitungkan jejari orbit Neptune. Jejari orbit Neptune ialah Rn. Sekiranya tempoh mengorbit dia ialah 5. Okey, ini adalah Tn. Betul tak? Kita sudah ada equation. Kita tinggal nak buat apa? Kita tinggal nak masukkan. Okey, Anita. Masukkan boleh? Okay, kita masukkan satu persatu. Okey. TB, RB, Tn, Rn. Kita masukkan TB kita 36. Kita masukkan TB kita 365. Bahagikan dengan RB kita 1.5 darab 10 kuasa 11. Samakan dengan Tn kita 5.98 darab 10 kuasa 4 hari. Ini sama dengan Rn tak tahu. Okey, awak nak guna atas, awak nak guna bawah, sama je. Okey. T itu apa? Tempoh. Ya sayang, Putri Nautika, T ialah tempoh. Okey. Kita kuasa. T kuasa 2, R kuasa 3. T kuasa 2, R kuasa 3. Okey, awak nak terbalikkan pun boleh. Jom kita terbalikkan. Kita akan dapat. Okey, saya nak bawakan Rn pergi kiri, ini bawa ke bawah Saya akan dapat Rn kuasa 3 bahagi 5.98 darab 10 kuasa 4 sama dengan 1.5 darab 10 kuasa 11 3 bahagi dengan 365 kuasa 2. Korang jangan kancong jangan kancong sama ini calculation Kancong itu takut tau. Jangan takut sama ini calculation tau. You boleh buatnya. You kena tekan sikit calculator. Boleh? Syami Irfan. Tekan calculator jom. Ini bahagi dengan itu dulu Kita buat 1.5 kuasakan dengan 11. Tutup bracket. Kuasa 3 dibahagikan dengan 365 kuasa 2. Tepat. And then everything else awak darabkan dengan, awak pergi sana. Ini kuasakan dengan 2. Sorry, saya tak letak kuasa 2. 5.98 darab 10 kuasa 4 kuasakan dengan 2. Kita akan dapat jawapan dia sebagai 9.05 darab 10 kuasa 37. Sama tak? Yes. Tapi ini belum jawapan penuh lagi. Sebab apa? Sebab ini kuasa 2 Ini kuasa 2. Tadi kita akan dapat R kuasa 3 tau. R kuasa 3 sama dengan, ya betul. Jawapan kita berapa tadi? 9.05 darab 10 kuasa 37. 9.05 darab 10 kuasa 37. Kita kena punca kuasa. Yes, just wait. Bila kita hantarkan punca kuasa 3 ini, kita campur, kita akan dapat square root, cube root. Kita akan dapat cube root 3. So, cuba tekan kalkulator kejap. Cube root 3, kita akan dapat jawapan dia berapa? Ladies and gentlemen, we'll get the answer as 4.49 times 10 to the power of 12. Okay, awak ambil jawapan tadi tu. Awak ambil jawapan tadi tu. Jawapan. Awak tekan shift, awak tekan cube root, answer. Awak akan dapat jawapan dia sebagai 4.49 darab 10 kuasa 12.
So your final answer will be 4 point berapa tadi? 4.49 times 10 to the power of 12. Cantik. Unit dia apa? Unit dia apa? R. Unit dia apa? R meter. Kita guna balik apa yang soalan bagi. Okay, kita guna apa yang soalan tu bagi, which is in meter. Okay. Saya nak try another one. Question number 9. Question number 9. Last. Sebuah satelit buatan manusia berdisim 400. Okay, ini ialah kita punya matahari. And then ini ialah satelit. Satelit pusing. Okay. Jisim satelit ialah 400 kg. Mengorbit dengan jejari 8.2 darab 10 kuasa 6. Darab 10 kuasa 6. Halaju satelit tersebut, dia pusing dengan kelajuan V sama dengan 6.96 darab 10 kuasa 3. Dia minta daya memusat bertindak ke atas satelit tersebut. Awak nampak tak? Dia soalan akan tanya something, kita yang kena pilih equation. Soalan yang pertama tadi kita guna F sama dengan G M1 M2 over R squared. Soalan kedua kita guna T squared over R cube equals to T squared over R cube. Soalan yang ni kita nak guna apa dia? Daya memusat. Which one? Daya memusat. Yang satu ke, yang dua ke, yang tiga? Dua kan? Kita nak guna daya memusat which is ini F sama dengan mv squared over R. Cantik. So kita akan gunakan F equals to mv squared over R. This equation. So, kita akan masukkan the values one by one. M dia berapa? M dia berapa? 400 kg. V dia berapa? 6.96 darab 10 kuasa 3. Bahagikan dengan R dia berapa? 8.2 darab 10 kuasa 6 squared. V squared. Gitu. So kita akan tekankan kalkulator. Kita akan dapat jawapan dia sebagai 2,363 Newton. Cantik. Baik. Hardcore kelas kali ni. Banyak. Allahu Akbar. Okey, babe. Saya rasa kita dah sampai ke hujung. Dua poin penting yang saya nak sampaikan ke awak tadi hari ini ialah berkenaan dengan formula. Saya nak gelap satu lagi tak sempat bang. Awak kalah. Saya ada satu lagi checkpoint gelap. Saya takkan tertewas dengan awak. So jadi terima kasih kerana usaha-usaha tu. Jom kita recap. Kita recap kod lah. Korang ada extra point. Korang ada punchline ke nak lontarkan, saya cuba. Saya cuba tengok siapa yang menang. Tapi sambil-sambil tu kita recap. Sambil-sambil awak lontarkan tu kita recap. Baik. Dua jisim akan ada daya. Nama daya ini nama daya apa? Dua jisim akan tertarik. Daya apa? Daya kegravitian. Okey, bukan kaviti. Kaviti itu celah gigi. Itu kaviti. Cuba cek balik. Yang ni bangun pagi tak gosok gigi. Okey, kegravitian. Bukan kekavitian. Okey, kavita bukan. Kavita cikgu saya. Cikgu kavita. Okey, baik. Bila objek itu dekat, daya tarikan kuat ke lemah? Kuat. Cantik. Bila objek itu jauh, yes. Bukan lemak. Lemak ni petang-petang awak kena pergi jogging. Awak baru boleh hilang lemak. Okey? Lemak ni kalau awak tinggal roti lama, dia jadi lemak. Roti awak tak makan, tinggal atas meja, dia jadi lemak. Itu lemak. Faham. Okey, itu bukan buah yang warna oranye ke? Buah yang warna oranye tu. Oh, itu lima. Okey, baik. Kita sambung. So kita ada matahari. Nampaknya mereka mencuba. Bukan lemang. Lemang bukan warna oranye. Lemang warna hijau. Lemang hijau panjang. Okey, kita sambung. Matahari. Bila planet jauh daripada matahari. Hal laju. Kelajuan planet itu laju ataupun rendah? Perlahan.
Ya, kerana menurut formula halaju linear, V sama dengan square root GM over R, semakin tinggi R, semakin rendahlah V. Bila planet ini tutut Apollo, dia mendekati matahari, kelajuan dia tinggi ataupun rendah? Tiba iklan. Dia adalah tinggi. Yes, dekat laju. Jauh lambat. Yes, very good. Baik. Next kita akan sembang pasal hukum Caprice. Hukum Caprice ada berapa? Kuban. Oh, Kuban. Hukum Kepler ada 3. Hukum yang pertama, dia membincangkan hukum apa? Apa dia? Kita panggil sebagai law of ellipse. Cantik. Ellipse. Bentuk dia macam ni, ada 2 titik. Matahari terletak dekat salah satu titik. Cantik. E. Okey. Salah satu titik fokus. Cantik. Next. Hukum nombor 2. Juga sama dengan hukum apa? Law of area. Semakin jauh, lambat. Satu garis yang menghubungkan planet dengan matahari mempunyai keluasan yang sama di atas mana-mana titik orbitnya. You guys boleh tengok definisi penuh di dalam buku teks, kan? Tak ada masalah. Bukan Oreo, orbit. Okey, Oreo tu yang makan tu. Baik, yang hukum ketiga. Hukum ketiga ialah hukum masa, di mana tempoh mengorbit kuasa 2 bahagi dengan jejari kuasa 3 ialah berkadar terus. Tempoh mengorbit kuasa 2 ialah berkadar terus dengan jejari orbit kuasa 3. Tahniah semua. Guys, boleh berikan tepukan pada diri anda semua. Tahniah. Terima kasih kerana mencuba sehingga ke titik akhir walaupun tidak berjaya. Terima kasih semua. Okay, boys and girls, sikit saya nak cerita kat awak semua. I know these subjects ataupun these topics ataupun these things what you are learning now is quite hard or difficult. I know some of you may be down. Ada kawan cakap, kau belajar buat apa? Kau bukan kau boleh score pun. So, saya dah belajar tetapi tak dapat nak score juga. Banyaklah kata-kata negatif apa semua yang awak terima. Ataupun you have did your best but you have still not yet received good result in your exam. Boys and girls, take your time. I want you guys to hold yourself, pegang, give a pat, and say, I have done well. Sometimes you guys terlalu pressure yourself a lot. Sometimes you guys rasa give up sebab after a lot of effort you did, you still have not gotten the good result or the good punya achievement. Hey, I just want to tell you something. You have done a very good job. Remember, maybe awak kurang dari segi pembelajaran ataupun dari segi belajar ataupun lambat sikit. Tapi ingat, awak masih ada lagi 9 kelebihan ataupun ke-9 keistimewaan. I've been also been down in my life. But my friend once said to me, Mas, hang maybe ada buat satu salah ataupun satu kesilapan ataupun hang maybe ada satu kekurangan. Ya, of course kita manusia tak sempurna. Tapi Mas, hang ada lagi 9 kebaikan dan orang masih nak. Orang perlukan that 9 kebaikan. Sama apa yang saya nak sampaikan kepada awak. Maybe awak rasa nak give up sebab maybe awak belajar tapi susah nak masuk ataupun awak cuba something, awak tak berjaya. Tapi ingat, you still have that 9. Awak masih ada banyak lagi kebaikan, kelebihan yang awak boleh kongsikan pada orang-orang one day. And viewing to what we are facing right now, sekarang ni dengan ekonominya, dengan politiknya, dengan PKP-nya, if not you, then who? Rashian, saya cakap, kami mendoakan korang semua berjaya daripada awal sampai ke habis sebab awak semua, awak kena teruskan perjuangan ni. Awak kena terus. Don't ever stop. If you stop, just stop the rest. But remember, we will be with you to the end. Just give your best. Okay? Alright, so I'm going to see you guys around next week. Boys, boys and girls, we love you. Please take care of yourself. Please don't ever stop. One, two, one, Bye.